Assalamualaikum Sir dan kawan-kawan. Hari ini kami ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Hookworm Infection dalam subjek Microbiology. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Ansha Amalin, Amira Nadirah, Haziq Siddiq dan saya sendiri, Liana Zahari. Objektif kajian yang terdapat dalam pembentangan kami ialah Causes and Morphology, Epidemiology, Sign and Symptom, Diagnosis, Prevention, Treatment and Prognosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Amalin binti Hazlan. Nombor pelajar KBA 2315100050. Pengenalan bagi hookworm. Hookworm ataupun cacing tambang adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit yang hidup dalam usus kecil berumah. Ia mungkin mamalia seperti anjing, kucing atau manusia. Terdapat dua spesies cacing yang biasanya menjangkiti manusia, iaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Cacing ini boleh masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan menyebabkan timbulnya pelbagai komplikasi kesihatan, iaitu akan menjejaskan paru-paru, kulit dan usus kecil. Biasanya, manusia terkena jangkitan hookworm melalui larva yang terdapat dalam kotoran atau makanan dan minuman yang sudah tercemar. Anggaran seramai 500 hingga 600 juta orang yang telah dijangkiti hookworm di seluruh dunia. Punca hookworm disebabkan oleh cacing tambang jenis Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Telur cacing ini boleh masuk ke dalam tubuh ketika seseorang memakan makanan atau minum minuman yang tercemar. Di dalam tubuh, telur cacing tambang akan masuk ke sistem pencernaan, kemudian ia akan menjadi cacing dewasa dan membiak di usus hingga menimbulkan gejala. Telur yang dihasilkan cacing tambang saat berada di usus akan keluar bersama fesis. Fesis yang mengandungi telur cacing tambang, ia akan mencemarkan tanah dan air di sekitarnya. Sekiranya kita berjalan tanpa alas dan kaki terkena tanah yang dicemari oleh telur cacing tambang, berkemungkinan kita akan mendapat jangkitan hookworm tersebut. Atau memakan makanan dan minum minuman yang berisiko dicemari telur tambang seperti daging mentah atau setengah matang atau makanan yang tidak dicuci dengan bersih, ia akan menjadi punca terkena infeksi. Tidak menjaga kebersihan diri seperti berjalan tanpa alas kaki, tidak mencuci tangan saat makan maupun setelah membuang air dapat membuatkan kita mudah sekali terdedah dengan cacing tersebut. Morfologi hookworm. Cacing dewasa berbentuk silindris. Bentuk silindris kita dapat lihat di raja 1.1. Ia berwarna keabu-abuan. Cacing dewasa adanya betina dan jantan. Cacing betina berukuran 9 hingga 13 mm dan hujung posterior cacing betina ia lurus dan meruncing. Manakala bagi cacing jantan, ia berukuran 5 hingga 11 mm dan hujung posterior cacing jantan membesar kerana adanya bursa copulatoris. Kita dapat bezakan antara cacing jantan dan betina kerana selalunya cacing betina lebih panjang dan tegap daripada cacing jantan. Selain itu, cacing jantan boleh dibezakan daripada cacing betina berdasarkan kehadiran bursa yang berada di hujung posterior. Seperti yang saya katakan tadi, hookworm ada dua spesies, iaitu Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Jenis Necator americanus, ia berbentuk S. Mulutnya dilengkapi gigi kitin, memiliki buka kapsul yang sempit. Manakala spesies Ancylostoma duodenale, ia berbentuk C, memiliki dua pasang gigi dan memiliki buka kapsul yang lebih besar daripada Necator americanus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Siddiq bin Muhammad Zali. Nombor metrik KBA 2315100059. Hari ini saya nak bincang tentang epidemiologi dan sign and symptom untuk penyakit hookworm infection, iaitu cacing tambang. Epidemiologi untuk hookworm infection ialah cacing tambang kerap berlaku di kawasan tropika di mana kebersihannya yang kurang baik. Cacing tambang hidup subur di tempat yang hangat dan lembap. Di seluruh dunia, seramai 470 juta orang dijangkiti cacing tambang.
Cacing tambang mempunyai dua spesies iaitu Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Ia boleh dijumpai di tempat yang lembap dan panas di Afrika, Asia dan Amerika. Ia berpotensi mendapat penyakit enterobiosis. Infeksi cacing tambang paling sering disebabkan oleh cacing tambang jenis Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Jangkitan cacing tambang terjadi saat larva cacing masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang kotor. Cacing tambang juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui sentuhan antara kulit dan tanah yang ada cacing tambang. Di dalam tubuh, larva cacing tambang akan masuk ke sistem pencernaan, kemudian menjadi cacing dewasa dan membiak di usus sehingga menimbulkan gejala. Telur yang dihasilkan cacing tambang saat berada di usus akan keluar bersama feses. Tempat yang kotor dan lembab akan mudah ada cacing tambang ini. Okey, untuk sign and symptom pula, cacing tambang boleh menyebabkan anemia iaitu kurang darah dalam badan. Ini kerana cacing tambang hidup dalam usus manusia dan memakan darah dari dinding usus. Proses ini boleh menyebabkan kehilangan darah berterusan jika jangkitan itu berpanjangan. Yang kedua pula ialah cacing tambang juga boleh menyebabkan masalah gangguan pencernaan. Ini berlaku kerana cacing tambang melekat pada dinding usus dan menggunakan gigi-gigi kecil untuk menyedut darah. Proses ini boleh menyebabkan keradangan seperti akan mengalami gejala mual, muntah dan sakit perut. Yang ketiga ialah cacing tambang juga dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerana cacing tambang telah memakan darah yang banyak dalam badan. Kekurangan darah dalam badan menyebabkan oksigen dan zat besi dalam badan pun berkurang. Kita memerlukan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Jadi, sebab itulah terjadinya kekurangan tenaga. Yang keempat pula, cacing tambang juga boleh menyebabkan ruam yang gatal. Ini kerana apabila cacing tambang melekat pada kulit, ia boleh menyebabkan reaksi alergik dan menyebabkan ruam yang gatal. Dan terakhir ialah cacing tambang juga dapat menyebabkan masalah pernafasan. Ini kerana cacing tambang boleh menyebabkan anemia. Apabila berlaku anemia, ia boleh mengakibatkan kekurangan oksigen dan memberi kesan kepada sistem pernafasan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, dengan cara diagnosis, kita dapat menggunakan kaedah dalam mengesan kehadiran cacing dengan mengenal pasti telur cacing dalam sampel najis dengan menggunakan mikroskop kerana sukar untuk mengesan telur cacing dalam jangkitan ringan. Contohnya, kumpulkan spesimen najis, seterusnya susun spesimen dalam formalin, kemudian tumpukan perhatian semasa menggunakan formalin etil dengan teknik pengenapan asetat dan akhir sekali periksa lekapan sedimen yang basah. Kemudian prevention. Antara langkah-langkah pencegahan, nombor 1, jangan membuang najis di dalam tanah atau di luar rumah. Yang kedua, jangan menggunakan baja yang diperbuat daripada najis manusia. Nombor 3, memakai sarung tangan sekiranya ingin menyentuh tanah. Nombor 4, jangan makan makanan yang telah jatuh atas tanah. Dan nombor 5, memakai kasut semasa berada di tempat yang kotor. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Saya Liana. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan rawatan hookworm infection atau rawatan jangkitan cacing tambang. Yang pertama ialah tiada rawatan. Penyakit ini boleh sembuh dengan sendirinya tanpa pesakit menerima sebarang rawatan, tetapi ia mengambil masa yang sangat lama, iaitu beberapa tahun untuk pesakit itu bebas sepenuhnya daripada jangkitan hookworm. Rawatan yang seterusnya ialah rawatan ubatan antimiltik atau ubat anti-parasit. Ubat-ubatan yang digunakan untuk menyingkirkan cacing parasit dalam badan ialah mebendazole dan albendazole. Ubat ini biasa digunakan untuk jangkitan cacing tambang dalam usus. Doktor akan mengesyorkan pesakit untuk mengambil ubatan ini selama 3 hari berturut-turut secara oral untuk melihat kesan sampingannya sama ada semakin pulih atau tak, manakala ubat thiambendazole disapu pada kulit sekiranya ada lava cacing tambang pada kawasan kulit.
Keberkesanan rawatan berbeza mengikut keterukan jangkitan, taburan geografi dan kumpulan umur. Kedua-dua mebendazole dan albendazole biasanya selamat tetapi memberi kesan sampingan sementara seperti pening, sakit kepala dan sakit perut. Manakala wanita hamil dan menyusu mempunyai risiko untuk mendapatkan anemia kerana apabila mereka mendapat jangkitan cacing tambang ini. Penggunaan ubat albendazole kepada ibu yang menyusu masih dalam pemerhatian tetapi WHO, World Health Organization membenarkan penggunaan ubat mebendazole untuk wanita yang menyusu kerana dia dapat dikemukan dengan susu. Seterusnya ialah suplemen. Suplemen seperti zat besi boleh merawat anemia daripada jangkitan, iaitu kekurangan darah daripada jangkitan, kerana cacing tambang ni dia menghisap atau memakan darah pesakit menyebabkan pesakit mendapat anemia, iaitu kekurangan darah merah. Jadi pesakit digalakkan untuk mengambil suplemen seperti suplemen zat besi sekiranya pesakit mengalami anemia dan kekurangan zat. Rawatan yang seterusnya ialah penghospitalan. Benda ini jarang berlaku tetapi sekiranya pesakit tidak memberi kesan yang baik setelah disyorkan mengambil ubat antimentik, iaitu ubat antiparasit dan juga pengambilan suplemen zat besi, pesakit akan disyorkan dan diarahkan diarahkan oleh doktor untuk admit ke hospital untuk mendapat rawatan seterusnya seperti rawatan transfusi darah. Okey, saya teruskan dengan prognosis penyakit jangkitan hookworm atau cacing tambang. Jangkitan ini dapat dipulihkan sepenuhnya jika pesakit itu dirawat sebelum ia mendapat komplikasi yang serius seperti anemia. Rawatan yang betul dapat menghilangkan jangkitan ini dan juga dapat mengurangkan kadar kematian seperti yang dianggarkan 65,000 kematian setiap tahun. Rawatan antimentik yang sesuai dan terapi zat besi dan juga diet biasanya dapat menghasilkan pemulihan yang lengkap daripada anemia dan kekurangan zat makanan. Di kawasan endemik, jangkitan semula berkemungkinan besar disebabkan pendedahan yang berulang. Di kawasan endemik seperti di Afrika, jangkitan semula berkemungkinan besar berlaku disebabkan pendedahan yang berulang atas faktor persekitaran. Kebanyakan pesakit yang dijangkiti semula dalam masa beberapa bulan, melainkan mereka dipindahkan ke kawasan sanitasi, itu kawasan yang bebas daripada penyakit jangkitan hookworm. Dapat satu kajian terhadap 400 orang kanak-kanak di sebuah sekolah. Pada 18 minggu selepas susulan rawatan, ia menunjukkan bahawa kadar jangkitan semula adalah 25% untuk penyakit cacing tambang. Jangkitan cacing tambang adalah penyebab utama anemia dan kekurangan zat besi di kalangan negara yang membangun. Anemia yang teruk dapat melambatkan perkembangan dan menjejaskan prestasi intelek kanak-kanak. Selain anemia, malabsorpsi mungkin berlaku akibat daripada jangkitan ini. Jangkitan yang teruk boleh menyebabkan pesakit kehilangan sel darah merah dan plasma dalam badan. Bukan itu saja, cacing tambang ini juga merembeskan perancang kuat enzim pencernaan yang mungkin menyebabkan kepada berlakunya malabsorpsi. Demikianlah penjelasan mengenai penyakit berjangkit hookworm. Yang kita tahu, hookworm boleh menjangkiti orang dewasa maupun kanak-kanak. Maka segeralah berjumpa doktor sekiranya kita mengalami simptom-simptom hookworm ini untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Jadi, wajarlah kita untuk menjaga kebersihan diri agar dapat mengelak daripada dijangkiti hookworm. Kerana semua ini berpunca daripada benda yang kotor dan tercemar. Terima kasih.